Kemudian ada Gopal Sriram. Dikatakan Gopal pun Gopal Sriram ni pun antara yang berminat nak jadi peguam negara pada waktu itu. Pada waktu perkara itu dibincang dan disebut. Kan? Tetapi tak apa, kita teruskan baca. Ini baru penggalan pertama ni. Panjang dah kita cerita. Zaino telah cadangkan nama Tommy sebagai peguam negara. Tipu. Ya, Zaino ada cakap yang mencadangkan Tommy sebagai peguam negara adalah the late Kapal Singh. Tetapi bukan pada waktu GE14 ni. Masa GE13, General Election 13 lagi, Kapal Singh dah sebut, kalau kita menang, ambil Tommy Thomas sebagai peguam negara. Kerana pengalaman dia, kerana sikap dia, kerana knowledge dia. Dia kalau nak cerita tentang pengalaman ilmu Tommy Thomas ni tuan-tuan, panjang, baca buku dia. Bagaimana beliau menjadi lawyer kepada Tun Saleh Abbas. Dan Tun Saleh Abbas sendiri antara yang menyebut kepada Kak Wan pada GA, pada PRU 13, supaya kalau menang ambil Tommy Thomas. Sampai Kak Wan kata apa? Okay, Tun Saleh Abbas highly recommend your name untuk jadi AG, dia kata. Okay, kita baca seterusnya. Okay. Pada masa itu saya kecewa dengan sebilangan peguam negara Melayu yang bersedia untuk taat kepada Perdana Menteri Najib walaupun disuruh melakukan sesuatu yang salah. Saya fikir satu perkara yang baik untuk lantik peguam negara yang bukan Melayu. You see, dia main lagi sentimen Melayu tak Melayu. Dia bukan masalah Melayu. Bukan tu. Dia masalah integriti, bukan masalah Melayu tak Melayu. Dia nak main lagi. Dia nak justifikan kenapa dia nak lantik Tommy Thomas tu, sebab dia kata, Melayu ni tak boleh pakai, maka aku lantik bukan Melayu. Dia bukan itu. Kalau pelantikan itu atas dasar kebolehan dan kemampuan Tommy Thomas. Kalau kita kata tak nak lantik siapa-siapa si fulan bin sebulan, bukan sebab dia Melayu. Jangan generalize. Ini sikap Mahathir. Melayu pemalas, Melayu tak nak kerja, Melayu mudah lupa. Ini Mahathir. Bukan semua Melayu macam tu. Apabila saya jadi Perdana Menteri ke-7, saya putuskan untuk lantik Tommy Thomas. Saya sedar orang Melayu tidak akan suka. Dia sendiri kata dia sedar. Habis yang kau nak lantik kenapa? Tetapi peguam negara Melayu tidak bersungguh-sungguh dalam profesion mereka. Sekali lagi, dia, tuan-tuan dan puan, peguam negara ni tak semestinya daripada peguam yang ada di dalam DPP. Public prosecutor tak semestinya. Peguam negara ni boleh lantik daripada Bar Council, boleh lantik banyak kali. Boleh lantik daripada kalangan-kalangan mereka. Tak ada masalah pun. Saya sedia terima kritikan orang Melayu, tetapi saya tidak dapat halang kecaman orang Melayu atas pelantikan Tommy Thomas sebagai perdana negara. Okey. Secara umum saya berpuas hati dengan kerja Tommy. Dia jelaskan kepada saya bahawa tidak ada kes untuk dakwa yang menyokong LTI. Saya terima. Dan saya bagi tahu Muhyiddin. Okey, tak apa. Tommy tidak tahu apa-apa langsung berkenaan peletakan jawatan saya. Betul? Sebab engkau buat letak jawatan tu, kau buat tiba-tiba. Menurut Tommy, saya diberitahu kepadanya bahawa Agong mahukan Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim. Ini cerita karut. Selepas menerima dengan berat hati peletakan jawatan saya, Agong cadangkan saya sebagai Perdana Menteri interim. Nama Wan Azizah tidak pernah disebut oleh Agong sebagai Perdana Menteri sementara. Dia, okey, ni saya lupa nak cerita beberapa malam lepas. Apabila ni dalam surat khabar boleh cari. Apabila Mahathir meletak jawatan, perkara yang pertama Agong buat adalah memanggil Tommy Thomas. Mahathir bukannya bersama dengan Agong 24/7, 24/7. Bukannya bersama dengan Agong domba bayam 7 hari seminggu. Tak. Ada masa Agong panggil Tommy Thomas, dan ada Tommy Thomas datang menghadap Agong sebab Agong dia nak bertanyakan tentang perihal undang-undang. AG ni adalah peguam kepada kerajaan. Itu tugas dia. So dia advise. Tidak mustahil dalam perbincangan tersebut ada disebut bahawa Mahathir dah letak jawatan, maka dia nak lantik Wan Azizah menjadi Perdana Menteri interim. Mungkin pada masa itu dia bertanya kepada Tommy Thomas, adakah it is unconstitutional? Agong dia nak terima, dia nak tengoklah keadaan bagaimana, apa situasi dari segi legal macam mana. Siapa lagi yang dia boleh rujuk tentang undang-undang melainkan peguam negara? Obviously Mahathir bukannya dan bila dia buat keputusan Mahathir nak dilantik Mahathir, bukanlah dia kena cerita sebenarnya aku nak lantik Wan Azizah tapi aku lantik engkau. Tak perlu dia cerita tu pada Mahathir. Dia yang di-Pertuan Agong terpulang kepada baginda nak melantik sesiapa. Isunya adalah bila Agong menyatakan sendiri bahawa dia nak melantik Wan Azizah, tetapi Mahathir bagi nama dia sendiri untuk jadi Perdana Menteri interim. Pelik Dia kata adalah tidak sopan bagi saya tidak meletak jawatan. Tetapi
Tetapi dalam masa yang sama, bila Agong bagi jawatan sebagai Perdana Menteri interim, kau nak terima pula. Satu benda yang sangat pelik. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Saya baca. Sebabnya saya letak jawatan adalah kerana parti saya sendiri. Yang ni saya menarik. Saya nak sebut ni. Parti Peribumi Malaysia menolak nasihat saya untuk tidak keluar daripada PH kerana pada mesyuarat PH, Majlis Presiden, kesemua ahli telah bersetuju untuk serah kepada buri bicara saya tarikh untuk letak jawatan. Betul. Pada masa itu Anwar pun kata, tak apalah Tun, up to you bila nak letak jawatan. Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan dan beri laluan kepada Anwar. Anwar dan Wan Azizah hadir dalam mesyuarat itu. Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan. Bukan tak nak kamu letak jawatan. Pada masa itu, Tun, kamu kena letak jawatan. Ingat lagi, meeting tu hari takhir, meeting takhir Majlis Presiden yang Tun ada. Tun, kamu kena letak jawatan. Ada recording lagi. Tetapi tarikh tu kamu tentukan. Tak ada siapa yang mengatakan tak nak letak jawatan. Masa tu yang bising tak nak minta Tun letak jawatan Azmin Ali dengan Syed Saddiq je dalam Majlis Presiden. Yang the rest tu semua kata Tun kena bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma tarikh tu kami tak akan desak. Tun kena decide on the tarikh. Itu je. Ni nak nipu apa benda? Jelas mereka tidak hendak saya letak jawatan. Tipu. Satu penipuan yang sangat besar. Siapa kata pada masa itu Pakatan Harapan kata mereka tak nak Tun meletak jawatan? Tipu. Satu penipuan yang sangat besar oleh seorang bernama Tun Mahathir nak justifikan. Kita tahu apa yang saya tahu. I know what happened yang berlaku di dalam Majlis Presiden pada waktu itu. I know what happened. I know siapa yang bergaduh. I know siapa yang ke depan ke belakang, siapa, you know all that. I know what happened. But yalah, man, this is the situation.